A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal mu'allifu wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul mubtada'i wal khabari. Bermula ini itu bab mubtada dan khabar. Di dalam babnya membahas tentang mubtada dan khabar. Mulai daripada bagaimana pengertian mubtada, pengertian khabar, pembagian mubtada, pembagian khabar, dan kriteria keduanya. Nanti dibahas di dalam bab ini. Yang pertama adalah pengertian atau definisi daripada mubtada. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafziyati. Bermula mubtada itu bermula dengannya mubtada itu isim yang marfu' yang sunyi ianya isim daripada segala amil-amil yang lafzi. Jadi yang dimaksud dengan mubtada adalah satu kalimat isim yang dibaca rafa'. Ketika kita katakan satu kalimat isim berarti tidak termasuk kalimat PE dan kalimat huruf. Memang dalam ilmu nahwu kalimat dibagikan menjadi 3, isim, PE, dan huruf. Yang sah dijadikan mubtada hanya kalimat isim. Kalimat PE dan huruf tidak diperkenankan untuk dijadikan mubtada. Tapi yang dijadikan mubtada itu hanya isim yang dibaca marfu', isim yang dirafa'. Ya, tidak termasuk isim yang dinasab. Ya, tidak ada mubtada mansub, tidak ada mubtada majrur. Yang ada mubtada isim yang marfu'. Kemudian kriteria atau kait selanjutnya adalah ari anil awamil lafziyati. Pada mubtada tidak ada amil lafzi, sama sekali tidak ada. Amil lafzi jumlahnya ada 191. Kalau nggak salah. Nah, 98 itu dibagi menjadi 2, ada amil lafzi sama'i, ada amil lafzi qiyasi kah? Amil lafzi sama'i 91 kalau dalam awamil. Jadi amil lafzi baik sama'i maupun qiyasi sunyi pada kalimat isim tersebut, tidak ada. Ya, maka kalimat isim tersebut dikatakan sebagai mubtada. Nah, lantas kalau ada orang yang bertanya, mubtada dibaca rafa', siapa yang merafa'kan? Apa amil untuk mubtada? Maka jawabannya adalah amil maknawi. Karena pada mubtada amil maknawi, yang perafa' mubtadanya adalah amil maknawi. Maka disyaratkan tidak ada amil lafzi. Sebab antara amil maknawi dengan amil lafzinya bertentangan 2. Ya, karena bak mubtada karena amil maknawi maka hendak perleli amil lafzi. Sehingga menyena amil lafzi itu berarti yang ke mubtada. Ya, benar. Wal khabaru wal ismul marfu'u al musnadu ilaihi. Dan bermula khabar itu bermula dengannya khabar itu isim yang dirafa'kan lagi yang diisnadkan kepadanya mubtada. Jadi yang dimaksud dengan khabar adalah juga satu kalimat isim yang marfu' ya, yang disandarkan atau yang digantungkan pada mubtada. Ya, cuman khabar ini dibagi untuk ada khabar yang mufrad, ada khabar yang gairu mufrad. Nah, penjelasannya ada nanti ke depannya. Ya. Nahu bermula demikian itu seumpama qauluka zaidun qaimun, itu adalah contoh mubtada dan khabar. Zaidun qaimun bermula sidid itu yang berdiri ianya sidid. Zaidun adalah mubtada, di i'rab sebagai mubtada. Kita lihat, zaidun adalah kalimat isim, alamatnya adalah tanwin. Kemudian dibaca rafa. Kemudian padanya tidak ada amil lafzi. Marfu' zaidun bukan karena amil lafzi, melainkan karena amil maknawi. Maka zaidun ini dikatakan mubtada. Kemudian qaimun sesuai dengan pengertian khabar. Ya, qaimun ini di i'rab sebagai khabar. Sesuai dengan pengertian khabar di atas, yaitu isim yang marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Jadi qaimun ini disandarkan kepada zaidun, gepusada atau digantungkan. Apa yang disandarkan? Mungkin hukumnya. Mahkum alih, mahkum bih. Mubtada mahkum alih ya. Khabar mahkum bih ya. Nah, Qadaidani qaimani yang contoh mubtada dan khabar dalam keadaan tasniyah. Qadaiduna qaimuna contoh mubtada dan khabar dalam keadaan jamak.
Wal mubtada kismani dan bermula mubtada itu dua pembagian. Yang pertama itu zahir dan mudmar. Jadi mubtada kebagi dua, na mubtada secara zahir, na mubtada secara mudmar. Fadahir mada kadama dikruhu, maka bermula mubtada zahir itu ma adalah terdahululah sebutnya ma. Jadi zahir lawan daripada damir. Nah, setiap kalimat yang bukan isim damir maka bila dijatuhkan sebagai mubtada itu namanya mubtada zahir. Tapi setiap kalimat yang termasuk dalam damir, belah bawah damir j, maka ketika dijatuhkan sebagai mubtada berarti dengan mubtada mudmar. Wal mudmaru isna asyara dan bermula mudmar itu na 12. Nah, mubtada mudmar na 12. Wahya bermula dianya itu lafai ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna, wahwa, hiya, huma, hum, hunna. Waman 12 bawahnya adalah merupakan isim damir. Bila ba'jihna makna bermula berarti ji mubtada dan mubtada masuk dalam bagian yang kedua yaitu mubtada mudmar. Kauluka bermula demikian itu seumpama kun kata ana qaimun, yang ananya bermula saya itu yang berdiri, berarti ananya mubtada mudmar. Nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalik. Wal khabar kismani dan bermula khabar itu dua pembagian. Bermula yang pertama itu mufrad dan bermula yang kedua itu ghairu mufrad. Khabar pun juga dibagi dua. Sebagaimana mubtada, cuman khabar kan dibagi kepada zahir dan mudmar. Akan tetapi khabar dibagi kepada mufrad dan ghairu mufrad. Bagi bang khabar mufrad teman, fal mufrad nahu zaidun qaimun, maka bermula khabar mufrad itu seumpama zaidun qaimun, bermula sidik itu yang berdiri. Yang jadi khabar dalam contoh ini adalah lafaz qaimun. Karena nama itu. Berarti qaimunnya adalah khabar mufrad. Kan jumlah. Di khabar mufrad adalah yang dijadikan khabarnya adalah isim. Kalimat isim. Yang idu makna itunya, idu aja kalimat isim. Berarti nya khabar mufrad. Apakah kalimat isimnya zahir, kan isim damir ataupun isim damir. Tetap menjadi dua isim ji mufrad. Wa ghairul mufrad bermula kedua ghairul mufrad. Wa ghairul mufrad bermula khabar ghairu mufrad itu napet. Jadi napet macam yang digolongkan dalam khabar ghairu mufrad. Bermula pertama itu jar majrur. Bak huruf jar itu berarti nan khabar ghairu mufrad, jumlah jar beserta majrur. Wa daraf itu bak daraf, jumlah daraf beserta madruf, khabar ghairu mufrad. Wal fi'lu bab i ma'a fa'ilihi beserta ba'inya, jumlah fi'i beserta ba'i juga khabar. Berarti menyebab kalimat fi'i na idu makna itu berarti inan adalah khabar ghairu mufrad. Wal mubtada ma'a khabarihi dan bermula mubtada beserta khabarnya mubtada itu seumpama kata zaidun fid dari, bermula sidin itu dalam rumah. Bermula sidin zaidun ke mubtada. Mubtada apa? Mubtada zahir. Karena kaisin damiran. Olehnya dagalan idu itu ji patah idu mana itu ba fid dari jar dan majrur. Fi huruf jar dari majrur yang dipejar. Berarti ba fid darinya adalah terdapat khabar ghairu mufrad. Wa zaidun indaka yang contoh bak daraf. Bermula sidid itu sabit di singkau. Khabar ghairu mufrad. Kalian contoh bab i. Zaidun qama abuhu, sidid. Bermula sidid itu telah berdiri bapaknya did. Wa zaidun jariyatuhu dahibatun. Bermula sidid itu bermula lamitnya did itu dahibatun yang menghilang. Mubtada beserta khabarnya. Maksudnya mana? Yang kena benar bakwal mubtada ma'a khabarihi. Rupanya makna ji nyaman tengah ataf. Termasuk khabar ghairu mufrad adalah khabar yang idu bak kalimat yang memang kalimatnya jatuh sebagai mubtada. Mubtada yang kedua. Contohnya yang ke lagi zaidun jariyatuhu kan bermula sidid itu bermula. Di bak jariyatuhu kan di samping ji itu khabar pada zaidun tapi jijut ke mubtada silo. Berarti yang termasuk khabar ghairu mufrad. Jadi kesimpulan ji khabar kebagi dua, khabar mufrad, ghairu mufrad. Khabar mufrad berarti idu kalimat isimnya, idu makna itunya bak sabah kalimat isim.
Sedangkan khabar gairu mufrad itu makna itu ba fi'il atau ba jar majrur atau ba zaraf ataupun ba kalimat isim sih, tapi kalimat isimnya jet ke mubtada lagi. Ya, demikian untuk kajian tentang mubtada ini. Ya, lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada yang masih kurang, bisa dilanjut lewat DM secara pribadi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.